Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari diucapkan kepada semua family mengaji Tenten. Selamat datang untuk live slot hadis kita pada tengah hari ini. Okey, jom kita pakat-pakat share. Untuk slot hadis kita, insya-Allah bukan sahaja kita yang dapat manfaat, bahkan kita membawa orang lain juga untuk bersama-sama menelaah hadis pada petang ini. Okey, waalaikumsalam Kak Rosna Samad. Kak Rosna dari Skudai Johor ya. Saya dari Negeri Bawah Bayu pula. Okey. Okey, bagi yang belum share boleh teruskan share. Bagi yang dah share, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat datang semuanya. Okey, kita teruskan lagi dengan slot hadis kita pada hari yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Okey, semua dah melafazkan selawat ke atas Nabi ke hari Jumaat ni? Jangan lupa banyak-banyakkan selawat ya pada penghulu segala hari ni. Okey. Okey, waalaikumsalam yang memberi salam. Waalaikumsalam Kak Sagittarius. Adik apa ni? Salam Jumaat. Moga hari ini lebih baik. Ya, amin. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Waalaikumsalam Kak Lija. Waalaikumsalam Kak Wiswawa. Okey, yang belum share boleh teruskan share. Untuk tajuk hadis kita pada hari ini adalah bertajuk. Sebelum tu saya nak bagi tahu, jangan lupa buka buku Fadilat Amal yang warna hitam, hadis 27, muka surat 282. Ni tajuk kita untuk hari ini adalah berkaitan dengan membaca Al-Quran siang dan malam. Alhamdulillah dah share. Terima kasih Kak Lija. Waalaikumsalam Kak Norsia dari Nilai Negeri Sembilan. Okey, terbaik. Terbaik semuanya. Okey, bolehkah kita teruskan? Dah berselawat. Alhamdulillah Kak Fauzia. Okey, boleh teruskan share ya. Yang lain kat grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram. InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat pada tengah hari ini. Jangan risau, saya tidak akan mengambil masa lama. Okey, izinkan saya untuk teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubaidatul Mulaiki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'ani la tatawassadul Qur'ana watluh haqqa tilawatihi min ana'il laili wan nahar wa afshuhu wa taghannawhu wa tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun wa la ta'jalu thawabahu fa inna lahu thawaba. Sebelum tu adakah jelas suara dan gambaran? Boleh komen ya. Okey, waalaikumsalam yang baru masuk. Selamat datang. Saya ucapkan kepada semua FMTT. Alhamdulillah. Ramai ya bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Okey, jom kita sambung lagi untuk terjemahan hadis tadi. Sayyidina Ubaidah Mulaiki radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Wahai ahli-ahli Al-Quran, jangan kamu membantalkan Al-Quran. Hendaklah kamu, maafkan saya, jatuh pula. Okay. Hendaklah kamu membaca Al-Quran sebagaimana hak pembacaannya. Ini bergerak. Okey. Gini ya. Okey. Okey, ni baru nampak sikit. Siang dan malam, sebarkanlah kitab suci itu, bacalah kitab suci itu dengan suara yang merdu dan renungkanlah kandungan-kandungan kitab suci itu. Dengan ini kamu akan mendapat kejayaan. Janganlah kamu menggunakan Al-Quran untuk mendapat ganjaran yang serta-merta dalam dunia ini,
kerana Al-Quran mempunyai ganjaran yang besar pada hari akhirat. Okey, hadis riwayat Baihaqi. Okey. Untuk keterangan hadis, daripada hadis yang telah saya sebutkan sebentar tadi, sebenarnya hadis itu menyatakan beberapa perkara, iaitu jangan membantalkan Al-Quran. Apa maksud dia jangan membantalkan Al-Quran? Oh, maafkan saya. Jelas tak? Saya takut dia nampak kabur pula. Hadis tadi dia kata jangan membantalkan Al-Quran. Itu membawa dua maksud. Yang pertama maksud dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Dia jadikan pula Al-Quran sebagai bantal. Perkara itu adalah sangat-sangat bertentangan, bertentangan dengan adab. Okey. Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu menulis bahawa menggunakan Al-Quran sebagai bantal, melunjurkan kaki terhadap Al-Quran, membelakangkan Al-Quran, memijak Al-Quran dan perbuatan-perbuatan yang lain seumpama itu adalah haram hukumnya. Okey. Boleh nampak tak? Okey, saya naikkan sikit. Okey. Okey, haram hukumnya. Okey, yang kedua, apakah maksud jangan membantalkan Al-Quran? Yang kedua maksudnya adalah kiasan terhadap perbuatan mencuaikan Al-Quran. Macam kita lihat ada di sesetengah perkuburan. Al-Quran dorang letak di atas bantal dan ada juga yang meletakkan Al-Quran di atas rehal. Kemudian ditempatkan di bahagian kepala kubur. Kononnya untuk mendapatkan keberkatan. Perbuatan tersebut sebenarnya adalah bertentangan sama sekali kerana seolah-olah mensia-siakan hak Al-Quran. Hak Al-Quran untuk apa? Hak Al-Quran untuk dibaca, bukan untuk diletakkan di kepala kubur. Kononnya untuk dapat keberkatan, okey. Waalaikumsalam yang baru masuk. Selamat datang saya ucapkan. Jelas tak suara saya? Okey, kita teruskan lagi. Ungkapan hendaklah kamu membaca Al-Quran sebagaimana hak pembacaan Al-Quran. Maksudnya di sini kita hendaklah selalu baca Al-Quran dengan menitik beratkan. Kita ambil kisah tentang adab-adab. Jadi siapa tahu apa adab-adab baca Al-Quran? Okey. Saya panjangkan lagi. Okey. Siapa tahu ada adab baca Al-Quran? Okey. Ni tak nampak pula. Okey, boleh nampak semua? Antara adab-adab baca Al-Quran. Okey, di sini saya ingin kongsikan kepada anda semua. Yang pertama apa? Sebelum kita baca Al-Quran, kita disunatkan untuk berwudu. Sebab Al-Quran ni bukanlah buku biasa macam kita baca buku cerita ke novel-novel cinta. Bukan. Ini adalah wahyu suci yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dah share. Terima kasih Kak Zumali kerana share. Yang belum share, boleh teruskan share. Okey, terbaik semua. Yang kedua, apa lagi adab membaca Al-Quran. Pastikan mulut kita ni bersih. Jangan pula lepas kita makan makanan banyak, banyak pula tersisa dekat mulut ni, lepas tu kita baca Al-Quran. Lepas tu sambil baca tu kita mengunyah pula. Itu tak bagus ya tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi pastikan mulut kita ni bersih dulu sebelum kita membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu adab ketika membaca Al-Quran juga. Okey, adab yang seterusnya apa? Tempat tu pastikan bersih juga. Pilihlah kalau boleh lokasi yang tenang, bersih dan suci daripada najis. Jangan pula kita baca dekat kandang-kandang pula kan. Itu memang sangat-sangat tidak proper lah kalau orang cakap. Okey, seterusnya. Sebelum kita mulakan untuk membaca Al-Quran, kita kena mulakan dengan ta'awuz dan basmalah. Mulakan setiap bacaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So diikuti dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ni penting sebab apa? Supaya Allah, kita minta dekat Allah untuk bagi perlindungan daripada gangguan syaitan yang direjam ketika kita baca Al-Quran. Dan semoga pembacaan kita tu diterima oleh Allah. Ya. Okey, boleh semua. Adakah saya terlalu laju? Okey, terbaik ya. Yang bersama dengan kita tengah hari ni ada 52 orang. Okey, Alhamdulillah. Yang belum share boleh teruskan share. Okey. Saya teruskan lagi. Okey, alamak, ada notification masuk pula. Maafkan saya. Okey, saya teruskan lagi. Apa adab lagi? Betul. Siapa kata tadi menutup aurat? Sangat-sangat betul. Disunatkan untuk menutup aurat bagi menghormati kalimah suci yang kita baca. Okey. Aurat lelaki dari mana? Dari pusat ke lutut. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Okey, boleh semua. InsyaAllah. Pastikan juga pakaian kita tu suci dan bebas hadas ketika membaca Al-Quran. Okey. Seterusnya, apa adab lagi membaca Al-Quran? Pastikan kita membaca dengan menghadap kiblat. Posisi kita tu mestilah menghadap kiblat. Jangan pula kita membelakangkan kiblat. Okey, dah share kerana Allah. Terima kasih Kak Mar kerana share. Okey, saya teruskan lagi. Okey. Okey. Sangkut pula kat ketak. Tekak ketak pula. Okey. Khusyuk. Bacalah Al-Quran dengan penuh tartil. Iaitu membaca dengan perlahan-lahan dan tenang. Disunatkan juga kalau sesiapa yang ada suara yang merdu, tak semestinya juga. Disunatkan untuk baca Al-Quran dengan menggunakan suara yang merdu. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Lepas tu, bacalah juga mengikut tertib tajwid. Pastikan bacaan kita itu mengikut tertib tajwid. Bukan kita main langgar je ya. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Itu sahaja yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Okey, ini ada lagi satu. Saya akan bacakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca ya sama-sama. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Okey. Orang yang telah kami berikan kitab, mereka membaca kitab itu sebagaimana hak kitab itu dibacakan. Yakni bacalah Al-Quran dengan penuh penghormatan sebagaimana penghormatan terhadap titah seorang raja dan bacalah ia dengan penuh kegembiraan sebagaimana membaca surat seorang kekasih. Kalau kita dapat surat daripada kekasih mesti kita happy kan? Begitu jugalah perasaan kita, kalau boleh perasaan kita tu ketika membaca Al-Quran tu kita kenalah rasa macam bahagia, happy, tak stres-stres. Kenapa? Sebenarnya bila kita membaca Al-Quran ni membawa ketenangan. Kalau kita stres, Al-Quran lah kita patutnya cari. Al-Quran dan juga solat. Okey, saya teruskan lagi. Ungkapan sebarkanlah kitab suci itu ni bermaksud kita mestilah menyebarkan Al-Quran. Macam mana nak sebarkan? Dengan cara ceramah, menulis, memujuk, beramal dan dengan sebarang cara yang boleh. Kita bawa kawan, bawa family kita sama-sama untuk membaca Al-Quran. Bagi yang tak tahu baca boleh belajar. Tak ada benda yang mustahil dalam dunia ni ya. Melainkan usaha. Okey. Boleh semua. Alhamdulillah share dan terima kasih ya Kak Fauzia. Kak Fauzia begitu bersemangat di tengah hari ni. Alhamdulillah. Okey. Saya teruskan lagi. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar
Al-Quran itu sewajarnya dikembangkan dan disebarkan. Tetapi sesetengah daripada kita menganggap bahawa mempelajari Al-Quran adalah sia-sia dan pada masa yang sama mendakwa, menyintai Rasulullah dan juga menyintai Islam. Kita selalu tidak ambil endah. Mungkin bukan kita, maksudnya sesetengah daripada kita ada yang tidak ambil endah berkaitan dengan Al-Quran ni. Sangat-sangatlah rugi ya tuan-tuan dan puan-puan. Golongan ini sangat-sangat rugi. Kerana apa? Kerana Rasulullah sebelum dia pergi meninggalkan dunia ni, dia meninggalkan kita dua perkara, iaitu Al-Quran dan sunnahnya. Itulah, dua-dua itulah kita patut berpegang dengannya. Okay. Jadi, beruntunglah bagi mereka yang mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tak rugi pun. Kerana apa? Bukan saja dapat dunia, bahkan juga dapat akhirat bagi mereka yang mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ni sahabat dia. Okey. Terbaik semuanya. Waalaikumsalam. Jangan lupa hari ini hari Jumaat kan, jangan lupa baca 10 surah Al-Kahfi, 10 ayat terawal kalau boleh. 10 je ayat terawal. Dia tidak akan mengambil masa yang lama pun tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, itu sahaja untuk slot hadis kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah, saya harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian untuk tengah hari ini. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan daripada hadis sebentar tadi? Janganlah kita membantalkan Al-Quran. Apakah maksud pernyataan tersebut? Yang pertama, membawa maksud jangan kita jadikan Al-Quran sebagai bantal. Contohnya, seperti kita melunjurkan kaki, kita membelakangkan Al-Quran, memijak dan lain-lain perbuatan yang seumpama seperti berikut adalah haram hukumnya. Kita buat Al-Quran tu macam buku biasa je kita. Itu memang tak boleh ya, sebab ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Tak boleh kita main-main. Okey, yang kedua, apakah maksud pernyataan jangan membantalkan Al-Quran? Yang kedua adalah ayat tersebut membawa maksud kiasan. Maksudnya jangan kita mencuaikan Al-Quran. Mencuaikan di sini membawa maksud seperti kita lihat di sesetengah perkuburan. Diorang letakkan Al-Quran di atas bantal dan ada juga yang letakkan di atas rehal. Kemudian ditempatkan di bahagian kepala kubur. Contoh kononnya untuk mendapatkan keberkatan. Sebenarnya perkara tersebut sangat-sangatlah bertentangan dalam Islam kerana Al-Quran, hak Al-Quran adalah untuk dibaca, bukan untuk diletakkan di atas kubur. Okey. Boleh faham semua? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan pada yang telah join untuk slot hadis kita pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi, secara alam maya sahaja pada hari esok dan hari-hari yang seterusnya. Bagi yang dah share, Alhamdulillah, terima kasih. Tidak rugi bagi yang dah share kerana anda juga memberikan manfaat kepada orang lain. Benda ni banyak membawa manfaat ya. Bagi yang mungkin sebelum ni ada yang tak tahu, hari ni jadi saya kongsikan kepada anda. Okey, terbaik ya semuanya. Itu sahaja daripada saya. Okey. Semoga di hari yang penuh barakah ini saya doakan urusan anda semua dipermudahkan dan semoga kita semua dimurahkan rezeki di waktu yang PKP ni ya. Rezeki kita semua mencurah-curah insya-Allah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.